Kita nak mulakan dengan apa, Farish? Kita nak mulakan dengan perkembangan bola sepak Malaysia. Football League MFL dengan kerjasama Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFM perlu membuat penyelarasan membabitkan kontrak pemain Liga Malaysia. Ini susulan kalender Liga M mulai musim depan berlangsung dalam tempoh lebih panjang sehingga 12 bulan berbanding 9 atau 10 sebelum ini. Pengarah sukan SS10 Asia Dr. Firdaus Azhar berkata ketetapan mengenai kontrak pemain penting untuk memastikan tiada isu berbangkit. Malah ia juga untuk mengelak kekeliruan kepada peminat terhadap kontrak pemain yang beraksi dalam Liga Malaysia. Pada pendapat saya lah, kalau boleh pihak PFM dan MFL buat satu ketetapan. Berapa panjang actual, because kita tahu even next year pun ada anjakan lagi. Kan not April, Liga akan start bulan the other year 2025 is bulan Jun. Kan kalau tak silap saya. So dia akan ada beberapa anjakan. So on legality ni macam kita kena tengoklah ke apa kontrak punya tenure ni. Kalau kata secara dasarnya kalau kita ikut FIFA is either 1 year or 6 months. Kan maksudnya 1 year calendar, kalau kata they come in mid window is 6 months contract. Itu kebiasaannya lah. So ni a bit unique. Kan a bit unique, so maybe boleh minta PFM atau MFL buat satu ketetapan whereby semua pasukan ikut sama. Kita tak nak ada berbeza-beza kan. Firdaus yang merupakan pengurus dan ejen pemain juga menyuarakan kebimbangan mengenai insurans pemain kerana ia mengikut tahun sebelum ini. Dahulu MFL mengumumkan musim baru Liga M akan bermula pada 3 Mei 2024 hingga April 2025 selari dengan transisi mengikut format kalender Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Ini bermakna setiap pemain akan diberikan kontrak panjang namun dijangka berbeza berdasarkan perancangan pramusim pasukan. Untuk kontrak tahun depan, kita tahu musim kita bermula sedikit lewat dan akan berakhir juga pada lanjutan selepas bulan Disember ke bulan 4 tahun 2025. Dan ada penambahan waktu kontrak selepas Disember 2024. MFL bekerjasama dengan PFM untuk memastikan kesediaan satu guideline. Guideline ini boleh diterap oleh pasukan untuk memastikan dia tidak berlanggar dan bercanggah dengan union pemain. Di sini PFM sendiri bersetuju dengan apa yang akan dikeluarkan oleh MFL untuk itu menjadi garis panduan kepada pasukan dan pemain. Baik, Liga Super musim baru akan bermula awal Mei tahun depan hinggalah April 2025. Panjang. 13 Mei Piala MFL dan jendela perpindahan pasukan pula bermula 3 Februari sehingga 26 April 2024. Dan pada yang terlibat dengan skuad kebangsaan pula akan beraksi lebih awal untuk Piala Asia 2023 bermula 12 Januari, juga kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 pada Mac 2024. Ya, betul. Itulah tarikh-tarikh penting yang saya pasti semua dah tak sabar apabila kita ketahui Mei semua, alamak ada 5 bulan lagi nak buat apa ni? Jadi pastinya banyak persoalan yang bermain di fikiran anda semua mengenai tarikh-tarikh tersebut. Jadi tak lain tak bukan? Yes, sekali lagi kita bawa masuk sebab semalam kita bawa masuk. Ya, betul. Wartawan bola sepak paling on lah di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Zul Hamid Zana Azhar untuk bincang dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Alright. Zul, semalam warna biru, hari ni warna merah. Ya. Kenapa tak dapat memo tu lagi? Ke? Sebab Dia nak lain daripada lain. saya memang tak ada dalam senarai ni. Lagi satu, saya rasa venue kita lain semalam. So dia tukar lain, tak dapat lah, tak sampai. Tak sangka pula dalam gua pun ada sofa. Aduh, silap tanya lah. Okey Zul. Terus saja nak tanya cerita Liga bermula bulan 5, kontrak dan sebagainya. Pertama sekali mengenai kontrak. Mungkin Zul boleh jelaskan lagi mengenai isu kontrak ini, pemain yang harus diubah dan sebagainya macam kata Dr. Firdaus tadi? Ya, kalau kita tahu untuk kontrak pemain ni kita boleh label ada tiga kategori. Kategori pertama, pemain yang mempunyai baki kontrak sebelum ini. Contoh, dia dah sign 2 tahun. Jadi dia punya kontrak tu masih lagi bernyawa lah orang kata kan untuk musim 2024. Tetapi mungkin akan berakhir pada hujung 2024. Kategori kedua adalah pemain yang akan menandatangani kontrak mengikut waktu yang betul lah. Maksudnya kalau pasukan itu bermula pada bulan 2, dia akan kontraknya akan bermula pada bulan 2. Tetapi ada juga pemain yang dikategorikan sebagai ketiga, iaitu pemain yang akan mengikat kontrak pada lewat selepas pramusim. Mungkin pemain ini akan menjalani trial dan sebagainya. Jadi disebabkan itulah
mungkin akan berlaku perbezaan kontrak pemain bermula musim depan. Jadi kalau kita nak melihat apa yang dikatakan oleh Dr. Firdaus tadi, ada rasionalnya kerana ia juga untuk orang kata mengelak situasi yang kalau disebut tadi dari segi insurans, sebab kalau insurans pemain ni dia adalah mengikut per year tahunan. Jadi itu yang akan menyebabkan sedikit mungkin permasalahan di kemudian hari, tetapi keseluruhannya inilah terpulang kepada pasukan bagaimana untuk merencana kontrak dan juga situasi pemain. Tapi nak tak nak ini pasti akan berlaku dalam tempoh transisi itu. Apa bila saja pun kan, tak kisahlah sekarang atau masa akan datang, pastinya akan kita hadapilah transisi ni. Yep. Tapi Zul melihat macam mana perubahan ini memberi kesan kepada pemain itu sendiri dari segi satu kontrak. Satu mungkin kita boleh sentuh juga mengenai kalender yang dah dikeluarkan baru-baru ni. Panjangnya macam lain berbeza dengan musim-musim sebelum ni. Dan rasional di sebalik pertukaran itu daripada Mei ke Mei tahun seterusnya. Okey, apabila ini adalah tahun pertama, sememangnya ada cabaran dia. Cabaran dia adalah pertama, adalah kita nak katakan pasukan mempunyai masa untuk menyiapkan pasukan, mendapatkan dana, penajaan dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama, kalau kita melihat impak yang kurang baik adalah dia secara tak langsung memberi kesan kepada skuad kebangsaan. Yang kita tahu pada bulan Mac mempunyai kelayakan Piala Dunia. Apabila mereka tidak mempunyai perlawanan Liga pada bulan 1 dan 2, ini menimbulkan persoalan lah bagi apakah persediaan pemain-pemain adakah memadai untuk mereka hanya call up di kem latihan pusat skuad kebangsaan saja ataupun bagaimana. Mujur ada kempen Piala Asia pada bulan Januari. Kalau dapat meneruskan kemarahan ke peringkat tertinggi mungkin akan berlanjutan hingga Februari. Dan saya difahamkan pada bulan Februari FAM sedang merancang untuk mengadakan aksi persahabatan. Jadi aksi persahabatan itu penting memandangkan tiada perlawanan Liga pada Februari. Dia boleh dikatakan situasi ini sama seperti pasukan Sabah lah. Kita dah habis Liga. Perlawanan saya pasukan Sabah, habis Liga. Dah habis Liga tapi pasukan tu masih ada lagi dalam AFC untuk Next. perlawanan seterusnya di bulan kan? Februari. Betul. Itu orang kata impact daripada perubahan kalender Liga Malaysia. Tak ada kompetitif punya action lah in between sementara nak tunggu tu kan. Betul. Tapi jangka panjang sebenarnya adalah baik kerana ia akan mengikuti kalender FIFA, betul? Betul. Secara tak langsung untuk seperti yang Farish katakan jangka panjang tu ia dapat orang kata selari dengan kalender AFC, FIFA dan sebagainya, kerana kalau kita ambil contoh sebelum ni kita sentiasa melihat perubahan jadual kerana tak seiring, tak selari dengan kalender FIFA ataupun AFC. Jadi mungkin kekosongan itu tidak lagi berlaku dan mungkin lagi tiada lagi aksi yang kita dapat lihat situasi perlawanan berlangsung ataupun berehat selama sebulan, 3 minggu ataupun 2 minggu dan sebagainya. Mungkin ini antara kebaikan yang kita dapat lihat untuk jangka masa panjang. Okey, pendek saja. Kesan negatif kepada kelab ataupun pemain sendiri bagi tempoh transisi ini. Okey, saya nak mulakan kepada pemain yang mana kita ambil contoh. Pada bulan 1 mereka perlu daftar anak mereka sekolah okey, dah daftar, dah letak anak sekolah dekat Selangor misalnya. Betul. Tetapi pada bulan 3, ini pemain yang saya kategorikan bulan 3 tu lah. Okey. Bulan 3 baru dapat tim kan. Tiba-tiba dapat tim dekat utara tanah air. Ya. Dah kena berpindah pula. Dah kena berpindah. Okey, itu negatif ataupun Positif. perkara yang tidak kurang baik untuk pertama. Yang kedua, Hari Raya. Okey, kalau pemain itu tidak mempunyai kontrak pada awal Februari, katalah dia mula pada bulan 3 ataupun bulan 4, bermakna persediaan dia untuk Hari Raya tu agak terencat sedikit sebab pada bulan 1 dan 2 kemungkinan tidak ada gaji. Tepat sekali. Tidak ada gaji. Jadi itu antara perkara-perkara yang akan menjadi cabaran kepada pemain dengan perubahan transisi kalender Liga ini.
Menarik. Banyak kan? Banyak Behind the sebenarnya scene isu-isu, yes. Betul, yang kita tak nampak dengan mata kasar tapi bila kita fikir, oh macam ni players kena lalui dan sebagainya. Tapi itulah orang kata Asam garam. asam garam dan juga Perubahan. apabila ini adalah merupakan tahun pertama. Yes. Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak tanyakan pada Zul. Sabar, Zul, terus di Tapi sini. Okey. sebelum itu, jom kita tengok dulu mengenai perpindahan pemain. Spekulasi perpindahan pemain Liga Malaysia 2024-2025 hasrat penyokong Kedah untuk menyaksikan kelibat bintang K-League Osmar Barbar bersama skuad Kenari musim depan tidak kesampaian apabila pengurus pasukan Zul Fadli Rozi menafikan kehadiran pertahanan FC Seoul itu. Ini susulan pemain kelahiran Sepanyol berusia 35 tahun itu dikaitkan ke Bumi Hijau Kuning oleh media Korea Selatan setelah kontraknya tidak dilanjutkan kelab berkenaan. Tu saya pun tak tahu macam mana media Korea boleh pick up benda tu dan saya nafikanlah benda tu dan saya rasa kita pun tak mampu untuk mengambil player bertaraf bintang yang orang kata jadi otai dah di K-League tu. Jadi untuk pemain-pemain JDT tu saya tak bolehlah menyatakan di sini bahawa saya tidak bolehlah orang kata membuat pernyataan bagi pihak kelab lah. Cuma kita semua tahu JDT ada ramai player yang berkualiti, local player. Sudah semestinya Kedah cukup berminat untuk mendapatkan mana-mana player yang boleh kita dapatkan secara pinjaman dan saya rasa semua sedia maklumlah player-player yang sering dikaitkan dengan pasukan Kedah ini insya-Allah kalaulah kita mendapat restu insya-Allah kita akan cuba mendapatkan pemain daripada JDT ini sebagai pemain penyaman lah untuk musim depan insya-Allah. Dalam perkembangan sama, Zul Fadli mengesahkan hanya Manuel Art masih kekal bersama skuad bimbingan Nafuzi Zain kerana punyai baki kontrak setahun. Manakala kontrak pemain import lain termasuk penjaring terbanyak pasukan, Ifrai Oli Segun sudah berakhir sekaligus memegang status sebagai ejen bebas. Sementara itu, jurulatih Perak Yusri Ceklah akui dua pemain baru The Bosgaurus iaitu Tommy Mawat Badar dan Azfar Fikri adalah pilihannya untuk memperkuatkan pasukan musim depan. Tommy berhijrah ke Perak dari Negeri Sembilan manakala Azfar yang mesra disapa Kakak menyertai skuad Seladang dari Terengganu 2 dengan difahamkan kedua-dua pemain itu menandatangani kontrak selama 2 musim. Saya perlu banyak memberi kajian tentang bagaimana untuk berhadapan dengan pasukan-pasukan yang terlalu jauh meninggalkan kami, terutamanya JDT, Selangor, Terengganu, Sabah, Pahang, Kuala Lumpur. Sungguh pun tim-tim sebegini, 7-8 tim ni saya rasa terlalu jauh meninggalkan kami. Jadi salah satu perkara yang harus saya fikirkan adalah, perkara utama adalah bajet serta pemain yang tidaklah terlalu orang kata superstar dibawa masuk tetapi cukup untuk memberikan saingan dalam liga. Maksud saya di sini, kita tidak boleh lagi berada di tangga ke-11 pada musim hadapan. Alright, okey. Sekarang ni kita nak sambung dengan Zul tentang rumours perpindahan pemain. Semalam ada cerita tentang Perak dah mulakan aksi mereka dalam transfer window. Sekarang ni saya nak cerita apa yang kita dengar tadi tentang pemain import yang kononnya daripada K-League nak datang ke Kedah. Apa cerita? Kenapa tak jadi? Saya pun tak pasti kenapa tak jadi, tetapi apa yang dinyatakan oleh pengurus Kedah Zul Fadli Rozi, nampaknya rumours itu memang sekadar rumours. Tetapi yang menimbulkan persoalan apabila satu ciapan daripada satu Media di sana. media di sana yang cukup famous Di Korea sebenarnya, Selatan, trusted source lah orang kata Okey, kan, wow. bukan mengesahkan, dah memberi satu pencerahan indikasi Osmar Barbar ni akan ke Liga Malaysia, ke Kedah. Tetapi saya sebenarnya bukanlah menidakkan apa yang dikatakan oleh pengurus Kedah. Tapi sebenarnya apa-apa boleh berlaku sebab masih ada lagi panjang Betul. orang kata liga kita nak bermula dan ia berbalik kepada apa yang kita cakap pasal kontrak tadi. Sebab perlu diingat pemain ini
kalau ke Kedah itu mungkin 50-50 situasinya, tetapi untuk ke Liga Malaysia itu sebenarnya ada kemungkinan itu berlaku dan mungkin itu difahamkan kepada media Korea Selatan itu ke Liga Malaysia, tetapi mungkin destinasinya tak tahu, dan ia berbalik kepada isu kontrak yang mana pemain terbabit mungkin akan menilai dan memilih pasukan yang boleh memberi kontrak yang panjang kepada beliau. Contohnya ada pasukan yang bermula pada bulan 2, sudah pasti dia memilih pasukan yang bermula pada bulan 2. Start awal, yes. Berbanding pasukan yang memilih mungkin ada bajet kecil sikit, start lewat bulan 3 mungkin atau bulan 4, itu tidak menjadi pilihan kedua ataupun pilihan ketiga. Jadi itulah sebab kenapa kita bangkitkan isu kontrak itu yang mana kemungkinan perlu ada standardise. Tetapi kita faham dan MFL pun memahami yang mana bergantung kepada kelab untuk dari segi dana dan sebagainya. Dan untuk isu Barba ni masih lagi kita katakan tidak ada kehadirannya ke Liga Malaysia. Kemungkinan tu adalah. Kemungkinannya, tapi untuk pasukan Kedah Memang nampaknya dah di-deny kan. Tapi kita tak tahu. Okey, macam Zul cakap tadi, ada lama lagi Februari, daripada sekarang ke Februari ke April ditutupnya. Banyak pasukan yang masih tengah intai kan. Ya, tetapi kalau dapat okey, sebab Boyan Siga iaitu petanda Kedah pun dah tak dikekalkan. Okey Zul, semalam Zul ada sharekan beberapa pemain mengenai perpindahan pemain melibatkan Perak. Okey, betul. Ada lagi ke yang Zul nak tambah mengenai skuad Yusri Sheikh lah ni? Habis-habis rumours untuk tim Yusri Sheikh lah. Banyak. Dia mungkin nak step up next Sebab musim. apa? Dia pasukan muda. Jadi untuk musim depan dia kena upgrade sikit. That's why dia kena ada pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Bila cakap pasal pemain berpengalaman, kita sebenarnya dah bawakan rumours ni, iaitu Haziq Nazli dan juga Adam Nur Azlin. Dua pemain daripada JDT. Dikabarkan akan menyertai The Boston Warriors secara pinjaman. Tetapi dalam masa sama, saya juga difahamkan Adam Nur Azlin misalnya mendapat tawaran Penang. Jadi situasi ini kata perkabaran ini merancakkan lagi perpindahan ataupun perebutan Adam Nur Azlin sama ada Perak atau Penang. Tetapi setakat maklumat yang saya terima, Haziq dan juga Adam berada dalam perancangan Perak untuk 2024. Alright. Saya ada je lagi soalan-soalan mungkin ke Borneo ke dan sebagainya, tapi saya simpanlah untuk nanti, panjang lagi sampai Panjang lagi Februari. sebab ada Februari, ada Panjang 2 lagi. bulan lagi kita nak Kita tanya save. pasal Kita save perpindahan. story Tapi tu nanti, Zul, Zul. thank you so much. Macam Terima kasih. biasalah, kalau nak tahu apa-apa boleh follow Zul. Di mana Zul? The X. Yes. Zulandi Zainal 1. Alright. Okey.